Salam sejahtera, saya Rewel Geremen dari kelas 6 bawah beta SMK Sikoti Kudat. Tajuk pembentangan saya ialah Pemendapan di Sungai, tema 2 yaitu Sistem Geomorfologi. Objektif pembelajaran kita ialah menjelaskan definisi ataupun konsep pemendapan di sungai, seterusnya menguraikan faktor yang mempengaruhi pemendapan di sungai. Yang ketiga ialah mengenali bentuk muka bumi mendapan sungai, dan yang terakhir ialah menguraikan kepentingan mendapan sungai. Konsep pemendapan sungai ialah proses aliran sungai melepaskan bahan-bahan muatan yang dibawa dari hulu sungai ke hilir apabila sungai kehilangan tenaga. Pemendapan sungai berlaku pada peringkat tua ataupun muara sungai. Contoh bahan pemendapan ialah lanar, pasir, kelikir, batu tongkol, dan bongkah batu. Faktor yang mempengaruhi pemendapan di sungai. Yang pertama ialah isi padu air sungai. Jika isi padu air berkurang, maka daya pengangkutan sungai juga akan turut berkurang. Seterusnya, halaju air. Halaju air yang berkurang akan menyebabkan keupayaan air untuk mengangkut bahan turut berkurang. Yang ketiga ialah bahan muatan. Semakin banyak bahan muatan, maka semakin banyak berlaku mendapan. Dan bahan yang besar mendap lebih awal daripada bahan yang halus dan ringan. Seterusnya, kecerunan. Kecerunan alur sungai yang semakin landai menyebabkan halaju air semakin perlahan dan tenaga mengangkut semakin lemah. Yang kelima ialah bentuk alur. Bentuk alur yang berliku-liku menjadikan aliran sungai perlahan dan tidak mampu membawa bahan yang berat menyebabkan berlakunya pemendapan. Dan yang keenam ialah jenis batuan yang lembut dan mudah terhakis meningkatkan jumlah bahan dan mendapan. Faktor yang terakhir ialah faktor halangan. Contohnya, pembinaan empangan merentasi sungai. Hal ini menyebabkan aliran sungai menjadi perlahan dan kehilangan tenaga untuk mengangkut bahan. Hal ini menyebabkan pemendapan di kawasan empangan giat berlaku. Kita masuk bahagian bentuk muka bumi hasil pemendapan sungai. Bentuk muka bumi yang pertama ialah tasik ladang. Hakisan berlaku dengan hebat pada bahagian luar liku yang bertanda X, dan pemendapan pula berlaku di bahagian dalam liku yang bertanda Y. Lengkok liku bertemu dan air mengalir terus di dalam alur yang hampir lurus. Seterusnya, pemendapan akan terus berlaku dan liku terpenggal akan terbentuk. Liku terpenggal ini dikenali sebagai tasik ladang. Bentuk muka bumi yang kedua ialah pembentukan delta. Apabila sungai mengalir sampai di muara sungai, bahan muatan termendap menyebabkan terbentuknya delta. 5 sebab pembentukan delta ialah jumlah muatan sungai yang banyak, pantai terlindung dan mengalami kadar pasang surut yang rendah, laut di muara sungai cetek, arus yang mengalir bersudut tepat dengan muara sungai tidak kuat, dan yang terakhir ialah tiada tasik-tasik besar di sepanjang aliran sungai. Berikut adalah contoh gambar delta yang dapat dilihat melalui satelit atau secara langsung. Bentuk muka bumi yang ketiga ialah dataran banjir. Dataran banjir merupakan dataran rendah di kanan kiri sungai yang terbentuk dari material hasil pengendapan banjir aliran sungai. Pada saat banjir datang, air meluap ke kanan kiri alur sungai. Luapan air ini membawa material sedimen yang kemudian diendapkan di kanan kiri sungai. Proses ini berlangsung lama hingga terbentuk dataran banjir. Agar kamu mengetahui proses pembentukannya dengan jelas, perhatikan gambar raja berikut.
Bentuk muka bumi yang keempat ialah tertambak. Endapan yang tertimbun di tebing sungai membentuk benteng semula jadi. Timbunan antara beting ini dikenali sebagai tetambak. Tetambak menyebabkan cawangan sungai mengalir selari dengan aliran sungai utama sebelum bercantum dengannya. Cawangan sungai sebegini dikenali sebagai cabang sayung. Bentuk muka bumi yang terakhir ialah beting pasir. Beting pasir merujuk kepada timbunan pasir atau kelikir yang mewujudkan permatang rendah selari dengan tebing sungai. Seterusnya, beting pasir terbentuk apabila terdapatnya pusaran air yang menggali dan memendapkan semula pasir tersebut. Kita beralih kepada bahagian kepentingan. Kepentingan Tasik Ladam ialah sesuai untuk dijadikan tempat aquakultur, ekopelancongan, dan kawasan perikanan. Delta pula sesuai untuk dijadikan tempat pertanian, perhubungan, perikanan, pelancongan, dan peternakan. Bagi dataran banjir pula sesuai untuk dijadikan tempat pertanian, peternakan, aquakultur, dan pengangkutan. Selanjutnya, tertambak sesuai untuk dijadikan tempat pengangkutan dan perhubungan. Dan yang terakhir ialah beting pasir. Beting pasir sesuai untuk dijadikan tempat perlombongan dan rekreasi.